Okey dah. Kalau yang mana terkeluar tu mungkin as due technical tapi join balik Bukan manual remove tau. Faktor bila recording tu. Tapi sometimes tak. Okay, so kita sambunglah. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat sejahtera juga. Kita sambung untuk piecewise function. Untuk example yang kedua lah. Example yang pertama kita dah stop last week. So sama, example piecewise different function ni kita ada dua straight line. Untuk domain lesser than -2 dengan greater than -2. So samalah straight line kita kena buat table lah so that we know that our y and x intercept. Ingat tau, x1 y intercept untuk linear. Knowledge tu ada dekat chapter 4 tapi kita tak perlu shaded region, kita hanya perlu sketch the function of straight line menggunakan y and intercept dia lah. So sini 0, 4 intercept dia, kalau kosong -2. Macam mana cari tu I already explain in chapter 3. Actually chapter 4. Bila y kosong kan, y tu fx So sini pun sama. Untuk 3 tolak 4x. So your intercept, kalau you susun lah. Ni kalau you susun you nampak lagi -4x plus 3 in y mx plus c kan. Gradient plus c. So 0. When x 0, y is 3. Okay, lepas tu apa tu? Siapa? Tak ada. Dia bunyi. Okay, tapi bila you nak buat intercept, memang syarat dia x and y intercept. Tapi you kena tengok juga, kena consider lah domain dia. Okay. Domain dia macam soalan A kan. Soalan A mula-mula kita nak buat intercept. Tapi kita consider domain kita lah. Macam first ni nak buat y intercept 0,3 kan. Tapi kita nak buat dia boleh, tak nak buat pun tak apa, tapi kena tambah you punya nilai -2 tu. Maksudnya x intercept dah tak perlu carilah. Okay, so ni dia buat merah, x dia -2 sebab domain dia lah kat sini. Ni kebetulan x intercept dia -2 untuk bila y kosong. Kebetulan lah, so memang dia -2. Yang kedua tu kena ambil nilai -2 yang ada kat domain piecewise different function ni. So -2 masukkan dapat 8, 8 tambah 3, 11. Okay, so itu you punya table. So ikut kesesuaian domain lah. Memang asalnya konsep asal memang y and x intercept, tapi tu graf penuh. Ni graf separuh-separuh kan. So dah dapat, kita pun sketch graf kita. Okay, so untuk -2, sebab kita punya graf -2 ke kanan grafnya lain, -2 ke kiri grafnya lain. Walaupun dua-dua straight line. Okay, kita check dulu -2 ke kanan lah, iaitu 2x tambah 4. Ni lah yang table yang pertama ni. So -2 kosong tu kebetulan intercept. So termasuklah sebab ada simbol equivalent kat sini. So bulatan penuh, ambil pembaris, gariskan. Lepas tu label sini 4 sebab dia punya y-intercept tu 4. Okay, itu untuk ke kanan iaitu greater or equal to -2. Lepas tu ke kiri daripada 2, graf ni adalah straight line juga tapi tak termasuk lah kan, not included. So you dah cari -2, nilai you berapa? 11. So kat sini -2. Sebab kita sketch saja, so kita akan ambil kesesuaian tu 11 tu mesti lebih besar daripada 4. Sini 11. Okay, kemudian dia straight line kan. Straight line dia lalu 3 lah. So intercept dia 3.
So kalau sini kesesuaian dia 3 kat bawah ni lah. Sebab 3 kat bawah ni kan. Tapi you tak ambil habis sebab dia define untuk lesser than 2. Kat sini untuk meja panjangkan. Okay, kita garis kat sini saja. Okay. Itu graf you. Dia lalu 3 lah. Tadi kan kalau kita tengok garisan dia tu, dia lalu, tapi kita tak buat dekat 3 tu. Sebab define graf dia for lesser than -2. Inilah salah satu contoh graf piecewise defined function. You ada variety graf lah dalam satu graf. Ni 2 straight line tapi straight line yang berbeza. Okay, lepas tu kita define domain dia. Domain dia memang termasuk lah. Because included with the same domain tengah-tengah kan. -2 termasuk dengan tak termasuk je. Tapi still negative infinity to infinity. For domain adalah interval X. Maksudnya sinilah graph you. Okay. So Y kita tengok daripada kosong, maknanya Y kosong sampailah infinity. Sebab interval of Y kan. Jadi kosong termasuklah sebab ni bulatan penuh. So 0 square bracket to infinity. Okay, range adalah interval Y. Okay, lepas tu kita pergi pada example, next example. Okay, piecewise tapi ada straight line dan juga curve. Curve tu adalah kuadratik lah kan, X tolak 2, kuasa 2. So sama, you dah tahu dah shape dia senyum. Sebab kalau you kembang pun X dia positif kan. So shape dia dah tahu is smile face. Kita ambil table saja sebab kita perlukan titik untuk kita sambung lah. Okay, contoh. Since that you bermula dengan domain 2 sama macam tadi. So ambil lah 2. 2 masukkan. 2 tolak 2 kosong, kosong kuasa 2 kosong lah. Lepas tu katalah ambil 3. 3, 1. Okay. Kalau tak ambil 3, 1 pun okay. Sebab dia punya kebetulan dia punya min point tu ataupun titik minimum dia kalau you semak. Kalau you tak ambil 3, 1 you nak check minimum point you. Okay, negative B over 2A kan. Tapi sebab tak kira, tak expand pun dah tahu titik minimum 2, 0. Tu pun dah menjawab, dah tahu dah daripada sebab you punya equation tu dalam standard form. Tak payah kembang pun tak apa. Sebab ni dalam equals to 0, X minus 2 equals to 0, X equals to 2. So dapat 2, 0. Satu ni adalah intercept dan juga minimum point you. Intercept untuk X lah. Okay, lepas tu sama untuk straight line, fx equals to 2x. Kita ada intercept lalu origin lah sebab dia punya intercept adalah kosong, y intercept pun kosong. Dan kita ambil nilai yang 2 tu daripada domain kita. 2 lah sebab ni intercept kan, 2. So 2 kali 2, 4. So ni start daripada 2. Domain dia exist untuk lesser than 2 graf lain, greater than 2 graf lain. So kita kena tengok domain dalam piecewise defined function. Lepas tu kita pun lukis graf. Sketch lah, sketch the graph. Okay, start dengan 2 lah sebab graf you untuk kanan graf lain 2, kiri graf lain 2. Okay. Start dengan kanan lah, kanan termasuk. So termasuk means bulatan penuh lah. Okay, termasuk. Dan graf you, okay, graf you termasuk, graf you adalah senyum. Tapi separuh senyum lah sebab minimum point tu adalah 2, 0. Asal nak buat senyuman penuh. Tapi separuh je kan sebab graf you kuadratik hanya untuk greater dan equals to 2. So boleh buat lah. Kalau you nak tambah sini 3 pun tak ada masalah. Nak tunjuk sini 3, sini 1. 3, 1 tu tak ada pun tak apa.
Sebab dah tahu graf you lengkung. Okay, dan 20 tu minimum point. Okay, lepas tu graf seterusnya untuk lesser than 2. Okay, 2 memang lalu kosong, origin. Lepas tu 2, 4. So, kita pun ambil 4, sini 4. Okay, dan bulatan dia adalah circle tak termasuk sebab lesser than 2, tak ada sama dengan. Okay, dan kita pun ambil pembaris sebab straight line kan. Y equals to 2x. Dan mesti lalu origin sebab dah tahu tadi x intercept adalah kosong, y intercept pun kosong. Okay. So dapatlah graf piecewise you yang lengkap. Okay, and then sama domain. Domain dia akan jadi negative infinity to infinity. Sebab ke kiri ni kalau tak bersambung pun ke bawah ada lagi kan. Interval x, y dia pun sama. Tak berhenti. So y dia pun negative infinity untuk range to infinity. Sebab range adalah berdasarkan interval y. Domain adalah berdasarkan interval x. Okay, that is piecewise defined function. Lepas tu kita belajar juga square root dalam chapter 2. Konsep square root macam mana nak selesaikan. Now in chapter 5, kita belajar how to sketch square root function. So, ini adalah bentuk asal square root function. Maknanya square x. Asalnya daripada x square lah kan. X tu dikuasa 2 kan. Punca kuasa 2 lah. Okay. So macam mana nak dapatkan shape dia. So shape basically, ini shape untuk function fx lah. Macam ni. Ada buat kat sini. Okay, so dia ada 4 jenis. Kuadratik you dah tahu dah, senyum dengan masam. Tak ada masalah. Straight line pun sama. Tu dah memang dalam kepala. Okay, kalau dia positif x, maksudnya dia separuh senyum tapi senyum dia pada paksi y. Dia terbalik lah kan. Kalau selalunya kan senyum pada paksi x kan. Origin ni kat kosong-kosong lah. Ni starting point dia. Tengok pada soalan. Yang ni sebab square root x saja. So kosong lah. Kosong. Nanti dia akan bergerak ikut starting point dia. Okay. Ini adalah untuk positif x. Maksudnya kat depan tu positif lah. Ni ataupun macam ni. Sama. Okay. Lepas tu kalau kat bawah. Sini sambung. Boleh separuh ni lah pakai warna lain. Kalau you ingat separuh. Tu ingat senyum pula kan. Ini adalah untuk negatif x. Sebab kita tahu kuadran pertama kan positif. Kuadran keempat negatif kan sebab kat bawah kan. Y dia. Ini pun sama. Shape dia. Kalau kat kiri dekat second quadrant. Okay, dia separuh senyum. Dia lengkung tapi separuh senyum. Separuh masam. Asalnya separuh masam kalau tengok atas lah. Tapi kalau tengok SY axis, dia jadi masam. So ini akan jadi dalam dia negatif. Sebab kalau ke kiri Y kan logik X dia negatif. Yang ni kat bawah Y dia negatif, betul tak? So kat situ logiknya kita fikir. Okay, and then bawah ni pun sama. Okay, bawah dia Y negatif. Lepas tu X dia pun negatif. So kat luar negatif, dalam pun negatif. Betul boleh fikir. Yang ni dua-dua Y and X positif. Satu dalam positif, luar pun positif. Yang ni X positif, dalam positif, luar negatif. Sebab Y dekat bawah kan. Yang ni Y dia positif tapi X dia negatif sebab kat kiri. Satu dalam negatif, luar positif. Yang ni X dia negatif, Y bawah. Dua-dua positif, dua-dua negatif. Dalam X negatif, luar pun negatif. Satu boleh ingatlah shape ni. Okay, lepas tu dia cara nak step sketching square group. Kita ada 4 lah sama shape. Inilah kena tahu shape. Starting point macam ni lah. Kalau macam ni starting point dia origin. Dia akan ada starting point yang lain lah based on you punya function given. Sketch, intercept dan domain. Yang ni selalu samalah. Step 3 dengan 4 tu sama. Step nombor 2 tu selalunya berbeza ikut graph. Okay, so yang pertama kita tengok
square root x plus 2. So dalam positif kan, luar pun positif. Walaupun ada x plus 2 tapi kita tengok pada x. X dia positif, luar pun positif. Jadi shape dia adalah macam ni. Ini dalam first quadrant lah kan. Pergi. Okay, that is your shape. Lepas tu kita pergi kepada starting point. So bila starting point, dekat sini. Okay, starting point kita akan ambil dalam set ni, logiknya mesti lebih besar daripada kosong. Sebab square root hanya boleh baca square root kosong je lah. Negatif dia tak define kan. So x plus 2 square root 0. Dalam square root tu. Okay, so you akan dapat x greater or equals to negative 2. Okay, disebabkan x dia negatif 2, lepas tu tak ada apa-apa kat sini. Kalau sini ada tambah c, contoh tambah 9, starting point dia akan jadi negatif 2, 9. Tu y you lah. Sekarang tak ada apa-apa. Kosong lah, maksudnya plus 0 lah. So starting point you kat sini akan dapat negatif 2, kosong. Macam ni lah kan. Ni kalau kita tengok dia punya starting point adalah x greater than 0. So kosong kan. Lepas tu sini pun kosong. So kosong kosong. Sebab y dia tak ada. Okay, so negatif 2, kosong tu starting point you. Lepas tu you cari you punya intercept. Bila x equals to 0, y square root 0 plus 2, you dapat square root 2. You nak letak dalam decimal pun boleh, nak letak dalam cert pun biar pun okey. Lepas tu kita pun masukkanlah apa yang kita dah cari. X intercept. Nanti kalau nak isi ni daripada graf pun boleh. Ataupun buat graf dululah. Settle dulu graf dulu baru jawab. Sebab dia termasuk X dan Y intercept kan. Okay, so terus lukis step yang ketiga tadi. Graf X, Y. So negatif tu starting point you. Sebab negatif 2, kosong tu kebetulan adalah X intercept. Sebab Y dia kosong kan. Satu bila tak cari Y equals to 0 dah. Starting point dia adalah X intercept dia. So kita pun buatlah graf dia. Ikut shape yang kita buat tadi. So sini ke sini. Kita masuklah negatif 2. Ini pun sama. Cert 2. Okay. So kita pun isilah kita punya X intercept. Sebab ada dalam jadual ni kan. X intercept negatif 2. Y intercept cert 2. Domain you, kalau you tengok domain you starting from negatif 2 pergi infinity, betul? So negatif 2 tu masuklah. So square bracket negatif 2 to infinity. Range dia, okay, range dia kalau kita tengok daripada kosong kan, daripada graf, tak ada graf bawah kosong. Maknanya tak ada graf bawah 4cx. So y kosong, daripada kosong lah ke atas. So kosong termasuklah sebab negatif 2 ni termasuk. So kosong square bracket to infinity. Interval y. Sini kosong ke infinity. Kosong tu adalah nilai y, iaitu 4cx you. Okay, so that is your graph for square root function. Lepas tu pergi pada example yang kedua. Dia sama x tambah 2 square root, cuma ada negatif. Jadi dalam positif x, luar negatif. So shape you dekat second quadrant kan. So shape you ke sana lah. Tu kena ingat. Sebab dia dalam positif x, luar negatif. Sorry, yang kalau second quadrant adalah dalam negatif x, luar positif kan, terbalik. So dia dekat fourth quadrant ni, dalam positif, luar negatif. Sebabnya x dia positif, y dia negatif dekat fourth quadrant lah. So you punya graph macam ni. You ingat x, nilai x dan y tu lah. Okay, lepas tu sama cari starting point. Starting point ni sebenarnya sama je kan. Sebab dia tak berubah kan. So starting, tapi kita tulis lah. Tapi mana tulis SP je terus. Negatif 2, kosong. Sebab apa? Sebab graf yang sama kan, tak berubah. Function yang sama. Bukan graf. Graf berbeza. Function yang sama, cuma bezanya dia letak negatif dekat luar cert. Maksudnya y dia negatif, x dia positif. Jadi dia dekat quadrant yang keempat. Tadi quadrant yang pertama. So starting point dia jangan kerja samalah.
Lepas tu cari dia punya y-intercept. Dia akan jadi negatif lah kan sebab dia ada negative towards u punya square root 2. So kita pun lukis graf. Okay, so daripada negatif 2, tadi ke atas kan, ni ke bawah. So ini adalah negative 2, this one is negative set 2. Okay, so x-intercept dia sama, still negative 2, y-intercept dia jadi negative set 2 lah. Domain dia sama sebab dia kat bawah je tapi interval dia still negative 2 kepada infinity, termasuklah square bracket. Range dia pun sama, cuma range dia kosong daripada negative infinity ke kosong. Maksudnya daripada infinity ke kosong. Tadi daripada kosong ke infinity, tu bezanya lah. So sini daripada negative infinity ke kosong square bracket. You tengok daripada graf interval YU. Okay. That is for second example. Untuk jenis yang nombor 2 lah dekat fourth quadrant tu. Apa kat tangan aku dengar bunyi tak ada. Okay, lepas tu kita tengok pada third example. Third example dalam x negatif, maknanya x dia negatif, y dia positif. So dia dekat kuadran yang ke 2, betul? Sebab x dia negatif, y dia positif. So kuadran yang kedua. So kuadran yang kedua kita tahu shape dia is like this. Betul? So tu kena ingat lah. Shape tu kena ingat ni. Ni kuadran yang kedua. Kuadran pertama sebab ni x dia negatif, y dia positif. Okay, lepas tu sama starting point dia akan ada efek sedikit sebab dia ada negatif. Starting point So negative x plus 2 greater or equal to 0. So negative x tu akan mempengaruhi equality kan. Jadi dia akan tukar kat sini greater or equals to 2. Sinilah sebab negatif tu your equality. So kat starting point dia akan jadi 2, 0. Okay, and then cari intercept. Sama. X0, Y negative 0 plus 2, you dapat samalah square root 2. Sebab X, U saja negatif. So kita pun lukis graf. Okay, daripada 2. Tadi daripada negatif 2 sekarang starting point dia daripada 2. 2 tapi shape you dah tahu ke sana. Lengkung. So sini 2. Ada beza kan tadi? Itu ke sana. Ni ke bawah sebab ni adalah first quadrant. Walaupun tak nampak dia lalu first quadrant sebab asalnya kat sini adalah kosong kan. Ni starting point dia 2 tapi dia naik kat situ. Shape dia tu. Shape tu important lah. Sangat membantu. Okay, lepas tu dah dapat. Bila dah dapat pun jawablah x-intercept, y-intercept tu. Fill in. X-intercept dia adalah 2. Y-intercept dia negatif 2. And then domain dia kalau nampak daripada negatif infinity kepada 2. So negatif infinity kepada 2 square bracket. Masuk kan? Lepas tu dia punya y, inilah kosong. Y ke infinity. So 0 square bracket to infinity sebab nilai y. Range of y, interval y. Okay. That is for bila starting point dia dekat intercept lah. Okay, kita tengok bila kita ada macam tadi square root x plus 2, tiba-tiba ada plus 2 kat depan ni. Maksudnya plus 2 tu ni adalah y. Nilai y you lah. So kita tengok dulu sama. Dia masih positif x dan depan positif kan. Positif, so shape dia adalah naik atas untuk first quadrant lah. Tu shape you. Okay, lepas tu you punya starting point dah tak jadi 2, 0 lagi. Okay, jadi 2, 2.
Boleh jadi 2, negatif 2, 2. Okay, macam mana dapat negatif 2, 2? Sebab tadi dalam square root tu x plus 2 greater than 0, you dapat negatif 2. Negatif 2 you punya x, maknanya graph you exist untuk domain negatif 2 ke kanan. Tapi ada y kat sini, ni ada y. Ni y you lah. You punya 2. Okay, so that is 2. Letak. Tadi kosong. Tadi sini x square root x plus 2 saja, satu kosong. Negatif 2 kosong. Sekarang negatif, starting point you negatif 2, 2. Okay, sama cari y-intercept. So y 2 plus 0 plus 2. So you akan dapat 2 plus 1. Ni samalah kalau you tekan calculator 3.41. Kalau set 2 je tak apa. Ni sebab dia in terms of set punya apa form kan. Kita tukar je lah dari perpuluhan into decimal places supaya kita boleh letak kat graph. Lepas tu kita pun buat graph. Sketch the graph. Okay, start dengan negatif 2. Kita dah tak boleh letak kat sini kosong sebab dia negatif 2. 2. So ni starting point kita. Bulatan penuh lah sebab termasuk kan. Lepas tu shape dia dah tahu. Terus buat. Aku nak cantik sikit lagi biar nampak. Sikit. Di sini. Okay. So ini tanda 3.41. Yang penting nampak lengkung lah. Lengkung tu adalah separuh lengkung tapi dia bukan dekat paksi x, dekat paksi y kalau tengok. Satu dia square root. Okay, tapi dia separuh lengkung. Okay, lepas tu dah buat, samalah x-intercept kita tanda. Kalau tengok kat sini you tak ada x-intercept. So, dash. So, you tak ada lalu pun x-intercept dekat graph you. Untuk graph domain yang ni lah. So, tak ada. Bila tak ada, tak ada. Sebab starting point dia dah bukan negatif 2 kosong. Y-intercept ada 3.41 sebab dia lalu paksi y. Okay, lepas tu domain sama. Domain kita nampaklah exist daripada negatif 2 kepada infinity. Termasuklah. So negatif 2 to infinity. Lepas tu range bukan daripada kosong lagi. Tetapi daripada 2, sini ke atas. Maksudnya daripada 2 ke infinity. Nilai y, interval y. Okay, so that is square root function punya sketching lah. Square root graph punya sketching method. Lepas tu kita pergi pada next function. Absolute. Ada lagi satu. Lagi satu belum. Ada lagi satu bila melibatkan sama ada y. Tapi dia punya set dia sama cuma ada negatif kat depan. So ada negatif maksudnya x positif, y negatif. Maksudnya dia dekat kuadran keempat kan. Shape you kat bawah. Macam ni. Betul? So you semak tadi. Ni. Y you negatif, x you positif. Macam mana nak tengok. Nak hafal shape tu lah. Tapi tak perlu hafal pun. You boleh refer nota kan. Sebab soalan ni tak perlu exam. Tapi referring tu based on UPS dan assignment. Shape tu lah. Okay, lepas tu sama. Cari starting point. Starting point dia sama jugalah. Sebab dia x plus 2 juga. So dia punya starting point tu SP. X plus 2 ni sama x negatif 2. Negatif 2, 2. Starting point dia same like this one. Starting point dia cuma graph dia, shape dia berbeza. Sebab sini x positif, y dia pun positif. Ni x dia positif, y dia negatif. Kat luar square root tu negatif. Okay, dan kita cari dia punya y-intercept ataupun x-intercept. So y 2 tolak 0 tambah 2, you dapat 2 tolak set 2. So you kira you dapat 0.59. Lepas tu y sama dengan 0. 0 sama dengan 2 tolak x plus 2. Okay, so ni jadikan positif. Pergi ke kanan, so square root x plus 2 sama dengan 2.
X plus 2 square root pindah jadi 2 kuasa 2. So X 4 minus 2 X 2. Okay. Lepas tu kita pun buat graf kita. Sebab cukup maklumat yang kita ada untuk sketching. Okay, mula-mula negatif 2. 2. Okay. Lepas tu graf you ke bawah lah kan shape tu. So you pun buat. Jangan langgar. Sebab you dah boleh guideline tu y-intercept dia dekat sini. You akan sentuh sini. Lepas tu x-intercept 2. Kalau you buat macam ni. Dia sentuh x tu negatif. Y tu negatif kan. Kena ikut kesesuaian lah. So buat graf you. Cantik pula. Lengkung. Adjust ni Sebab kita sketch saja. Dah lalu origin pula. Sekejap. Ataupun buat dulu dia punya titik. Macam ni. Lepas tu adjust. Yeah. Ni 2, negatif 2, sini 2. So sini dia lalu 0.59. Sini dia lalu 2. So logik lah kat situ. Okay. So itu you punya graph. Lepas tu curve tu kan samalah x-intercept dia adalah 2. Y-intercept dia 0.59. Lepas tu you punya domain you negatif 2 ke infinity. Included square bracket. Range you adalah daripada 2. Okay, 2 tu nilai y yang paling maksimum lah kan. So daripada bawah, sebab grafik kat bawah kan, pergi pada 2. So negative infinity to 2. Square bracket. Okay, lepas tu kita pergi pada absolute function. Absolute pun kita ada belajar, tapi kita belajar untuk selesaikan absolute function tu dalam chapter 2. Tapi chapter 5 kita belajar untuk sketch the graph. So absolute function adalah pagar lah. Okay, fx modulus x. Okay, shape dia, kita ada 2 shape lah. Satu vertex macam V kan, bentuk V. Ini untuk X. Okay, satu lagi V tangkuk kat bawah untuk negatif pagar X. So ada 2 jenis lah kat sini. Dia tak ada 4 lah. Kalau square root kita ada 4 jenis. Ni kita ada 2 saja. Okay, vertex dia adalah ni lah sebab dah namanya V kan. So vertex dia kat situ. Tu vertex. Vertex ni adalah bila nak dapat, bila x equals to 0, maksudnya inside your absolute equals to 0. Okay, inside absolute tu function, you equate to 0. Macam ni x equals to 0 lah kan, sebab dia x saja. Okay, sama sketch, cari intercept domain. Nombor 3, 4 tu basically sama. Semua cara nak sketching dekat setiap graph. Kita tengok kat sini, dia modulus. Tapi kat luar dia tak negatif. Bukan dalam tengok dalam, tengok kat luar. Sebab negatif tu dekat luar pagar. So dia V yang ke atas lah. So shape dia akan jadi V macam ni. Lepas tu you buat nombor 2 adalah vertex je lah. So vertex dalam you punya pagar tu sama dengan kosong.
Ni nak cari vertex. Mula-mula tulislah. Dah lama dah tahu. Dia yang membezakan nombor 2. Tadi starting point. Ni vertex. Okay, sama kosong. So negative x, negative 2, x equals to 2 lah. Vertex u. Vertex u adalah 2, kosong. Okay, and then cari intercept. X equals to 0, y. 2 tolak kosong, 2 lah. Lepas tu kita sketch graph kita untuk vertex absolute. Okay, kita letak sini 2 sebab dia adalah vertex je. Lepas kita buat bentuk V. Ni straight line So absolute function datangnya daripada straight line tapi kita positifkan nilai yang negatif. Ni tak pakai straight line lah. Tapi you pakai garis lurus kalau nanti you sketch pakai straight line pakai garis pembaris, absolute pakai pembaris. Yang lain tak lah, yang lain lengkung. Yang pakai pembaris. Walaupun bentuk V. So sini kita boleh letak dia punya y-intercept 2. Okay, kita pun tulis y-intercept 2, x-intercept pun 2. Domain kita nampak from negative infinity to infinity. Walaupun V dia pendek tapi kalau you panjangkan dia tak terhingga lah kan. So negative infinity to infinity domain. Range daripada kosong lah. Y tu ke infinity. So kosong tu termasuk. Included. So okay, 0 to infinity. Sebab range tu adalah y value. Okay, 0 to y. Bukan 2 2 ni x. Sebab titik ni 2 kosong. Titik ni kosong 2. Sebab dia dekat x-axis kan. So kosong ke infinity graph you. Kosong tu termasuk. Sebab ni termasuk lah. Kalau nak buat titik penuh pun boleh. Tak buat pun tak apa. Memang termasuk pun. Okay. And then untuk second graph pun sama. Dia masih bentuk V kat atas. Sebab luar pagar tu tak ada negatif kan. Cuma kat dalam je lah. Tapi still shape dia V ke atas. So cari vertex. Dalam samakan dengan kosong. So dapat x negatif 1/2. Lepas tu cari you punya intercept. X equals to 0. Y negative 1, negative 2, 0. So you dapat negative 1 tapi modulus kan. Maksudnya you akan dapat positif. Sebab pagar tu mempositifkan nilai negatif you. Kalau dia positif tak ada masalah. Macam 2 tolak kosong. Dia positif lah. Tapi kalau dia negatif, because of the absolute function, dia akan jadi positif. Lepas tu barulah kita buat graph. Okay. So vertex ni negatif setengah. Buat dulu negatif setengah. Lepas tu barulah pakai straight line tu buatlah bentuk V. Kalau V ni tak sekata pun tak apa. As long as V. Okay, sebab ni sketch saja. Tapi pakai pembaris lah. Ni memang tak pakai pembaris. Ni sketching. Sebab dia straight line. Asalnya daripada straight line. So letaklah sini 1. Sebab dah cari y-intercept tu 1 kan. So letak kat sini x-intercept adalah negatif setengah. Sebab dia dekat vertex tu negatif 1/2 kan. Y-intercept 1. Lepas tu domain you sama. Negatif infinity to infinity. General lah sebab dia tak potong x piecewise kan. Lepas tu range samalah daripada kosong ke infinity. Sebab ni nilai y jangan baca negatif 1/2 tau. Kosong ke infinity. Sebab y you kosong ke naik atas lah macam ni. Kosong ke infinity. Okay, so that is second. Then we goes to the another 2 example. Sama, ni masih positif So contoh vertex tu semua yang V kat atas. Sebab tak ada negatif kat luar. Tapi kalau you jumpa nanti dekat tutor ada negatif dekat luar
absolute U, vertex dia ke bawah, V dia ke bawah. Ni semua contoh dia luar vertex. Maksudnya luar absolute tu tak ada negatif, masih positif. Ni pun depan ni positif kan. So shape dia masih V ke atas. So shape dia kat sini V, ni pun sama shape dia V. So kita pun kira dia punya vertex dalam absolute samakan dengan kosong dulu. Bukan semua sekali tau, dalam absolute tu sama kosong untuk X. So dapat ni, lepas tu X sama dengan 3. So vertex U akan jadi 3, 3. Macam tadi square root lah. Macam ni sebab U tak ada apa-apa. Ni tak ada plus 2 contohnya kan. Macam square root tadilah. So dia kosong. 2 kosong dia punya vertex ni kan 2 kosong, negatif setengah kosong. Tapi bila U ada absolute 3 minus X plus 3, so ni adalah YU. Ni YU untuk point. So 3, you dapat daripada vertex sama kosong, absolute dalam 3. 3, 3 kat situ. Okay, contoh kalau yang ni lah. Yang kat bawah ni kan, kalau kita cari vertex dia, X plus 2 equals to 0. So X equals to negative 2. So vertex dia agak-agak berapa? Negatif 2. Ni Y dia negatif 3. Ni Y dia. Ni Y. Okay. Sebab dia ada nilai dekat situ. Oops, sorry. Aku tekan ni. Okay. Ni pun sama. Okay. So cari intercept. Sambung yang ni pula. Intercept ni cari X equals to 0. Y. Modulus 3 minus 0. 3 minus 0. Plus 3. So dapat 6 lah. 3 tambah 3, 6. Lepas tu kita pun lukis graf dia. Okay. Dia dah dekat, bukan kat bawah lagi tapi titiknya kat atas. 3, 3. So buatlah bulatan penuh. Sebab kalau kat axis tu tak buat pun tak apa, bulatan penuh memang termasuk pun. Lepas tu buatlah tanda V tu, buat pakai straight line, pakai pembaris. Okay, so tunjuklah sini adalah y-intercept dia 6. Lepas tu tulislah x-intercept tadi adalah x-intercept 3 ke? Tak kan? Sebab dia tak lalu pun x-intercept. Tadi ya sebab dia punya vertex tu adalah x-intercept. 2 kosong, negatif setengah kosong. Yang ni jangan pula tulis 3. X-intercept dia tak ada. Dash je lah. Y-intercept dia ada 6. Okay, lepas tu domain dia sama, negatif infinity to infinity walaupun graf dia kat atas. Lepas tu range dia jangan tengok daripada kosong tau sebab tak ada graf kat bawah ni. Graf you exceed daripada nombor 3 kan, Y3 ke atas, betul? Tadi daripada kosong, memang nampak daripada kosong Y tu ke atas. So tu kosong termasuk square bracket ke infinity. Yang ni 3 ke atas. So 3 tu square bracket kepada infinity. Okay. Yang seterusnya pun samalah, cari dia punya y-intercept x0, y0 plus 2, masukkan dekat function dia, dapat y negative 1. Lepas tu y0, x plus 2 minus 3 equals to 0, x plus 2 sama dengan 3. Okay, ini you dah belajar masa chapter 2 kan. Kalau you nak buka pagar, you ada 2 nilai lah. Satu positif, satu lagi negatif. Jadi kat sini dapat 1, 3 tolak 1. Sini dapat negatively 5. So you ada 2 intercept X. Yang ni tak apalah sebab tak melibatkan X intercept pun. Graf you. Okay, lepas tu kita pun buat graf dia. Okay, negatif 2. Negatif 3. Okay, dia punya vertex. Lepas tu dia lalu y-intercept dan dia lalu x-intercept tu positif negatif. Satu macam ni lah. Straight line pakai pembaris. Satu lagi macam ni. So you boleh label. Ini adalah negatif 5.
Ini 1, ni negatif 1. So y-intercept negatif 1, x-intercept you ada 1 dengan negatif 5. As long as you label dengan betul sketch pakai pembaris sebab bentuk V pun dah mencukupi. Straight line kan. Lepas tu letaklah x-intercept tadi negatif 5, 1. Y-intercept adalah negatif 1. Lepas tu domain samalah exist in real number, negative infinity to infinity. Range kena tengok. Dekat sini kita tengok paling kecil nilai dia negatif 3 kan. So negatif 3 ke infinity, betul? Tu dia punya range daripada negatif 3. So samalah negatif 3 termasuk square bracket to infinity. So you dapat you punya graph of absolute function. Okay, ni madam kenalkan exponential je, tapi kita akan pergi lanjut esok lah. Tapi nak terangkan exponential graph. Ada nota kan. Okay, exponential graph pun sama. Kita dah belajar exponential as base index dalam chapter 1. So exponential tu E lah kan, ataupun base A pun boleh juga. Base A tu index lah. So exponential is a form of fx A equals to x where A is greater than 0 and A tak boleh sama dengan 1 lah. The most important exponential function of e power of x where e is defined as, ini just knowledge saja tapi tak perlu tahu pun. Sebab nilai e tu kan, SM approaching infinity. Dan kalau you tekan calculator pun you tahu nilai exponential tu berapa. Okay, kita pergi pada graph or exponential function. Bila mana graph you ni lah. So graph you akan ada for exponential function adalah horizontal asymptote tu yang step kedua lah. Inilah horizontal asymptote yang asas dia y equals to 0. Ni. Okay, ni secara generally tapi Meda akan terus bagi shape tu nanti bila you nampak dalam satu graph macam square root tadi. Okay, ni untuk A kuasa X, ni untuk A kuasa negative X. In general for any function form in between 0 and 1. Ini untuk greater than 1. Ini untuk in between. So kita tengok graph dia bagi. Inilah. Ke kiri, ke bawah. Itu sama. Kita nak cantumkan tu supaya nak ingat shape dia kan. Yang ni graph dia sama. Masih ke atas. Cuma dia compress lah sebab dia punya atas tu 2x. Power dia x dengan half x. Tapi kalau kita lukis pun benda tu tak mempengaruhi. As long as ada shapes pun dah mencukupi. So domain untuk exponential adalah infinity to infinity. Real number lah sebab dia exist untuk semua kan. Tapi range dia kosong tapi tak termasuk sebab graph dia ada horizontal asymptote. Dia tak sentuh pun, dia menghampiri. Dia tak macam square root punya graph tau. Square root punya graph dia langgar kan, dia punya exist. Yang ni tak. Sebab square root adalah macam ni kan. Dia langgar kan macam tu. Tu square root. Tapi exponential dia takkan langgar horizontal asymptote ataupun x-axis you lah. Sebab tu lah kosong tu tak termasuk open bracket. 0 to infinity. Tu generally lah. Okay, and then the shape of graph sama macam EX ni sama macam fx equal AX. Sebab ni base A ni adalah index dia E. So kalau dia bagi base A pun sama. So kita nak dapatkan shape tu kita lukis kat sini supaya kita faham. Okay, step to sketch the exponential graph. So shape ni yang membezakan dia dengan previous punya function yang lain adalah shape dia lah kan. Tu shape. Sama macam square root tadi. Kalau vertex senang, V tu kat atas ada positif kat luar lah. Kalau luar pagar tu negatif, V ke bawah kan. Yang ni Y, ni X. Samalah. Nak ingat. Okay. Yang pertama, macam tadilah konsep dia kan. Y equals to EX. Tapi mana terus letak EX. E power of X. Ataupun O kat sini A power of X. Sama je. Ni O lah. Kalau slash tu O. Aku buat O lah. Nanti kalau buat slash tak faham pula kan. A power of X. Okay, sama juga kalau E power of X, dia punya intercept tu dekat sini lah. Iaitu Y equals to 0.
X exist. So samalah juga kalau dia negatif. Untuk X tu negatif. Ni X dia positif sebab X, power of X tu positif sini. Dia akan naik ke atas. Kalau dia negatif, dia akan turun macam ni. Dia macam reflect kan. So dia lalu benda yang sama. Ni adalah dia punya y-intercept. Nanti you akan cari. So ini adalah e power of negative X. Ataupun a power of X. Tapi buat satu cukup lah kan. Nanti you confused. Tapi sama base dia kan. Kalau a power of X pun sama. Maksudnya a power of negative X. Okay, lepas tu sama juga kalau kat bawah dia menghampiri y equals to 0. Dia akan lalu intercept kat sini. Y-intercept. Ini sebab dia pergi kat sini, dia akan jadi X tu negatif, Y tu pun negatif. Jadi negatif kat luar, E power X tu negatif X. Sebab X negatif, Y negatif kan, koordinat yang ketiga. Okay, lepas tu lalu lagi satu, macam ni. Ni pun menghampiri ke bawah. So ini akan jadi negatif pada Y, sebab Y kat bawah negatif kan. Tapi X dia positif. Sebab X kat sini, koordinat 4 adalah positif. So cara nak tengok. Sama macam square root tadilah. Kan dalam X positif, luar negatif. Tengok pada koordinat. Okay, tu jenis shape view lah. Lepas tu asymptote. Asymptote ni adalah HA ataupun horizontal asymptote. Iaitu nilai yang kita tak boleh langgar lah, kita menghampiri ni lah. Contohnya ni asas y equals to 0. Tu adalah HA. Okay, bila y equals to 0. Contoh kalau madam bagi you y equals to EX plus C. So horizontal asymptote dia akan jadi y equals to C. Okay, C tu akan jadi horizontal asymptote you. Ni HA. Kalau dia ada tambah C macam ni, EX saja. So kalau E power of X, E power negative X, dia terus automatic Y equals to 0 asalnya. Tapi bila ada tambah, so you punya Y tu nanti contoh Y EX plus 2. So you punya asymptote akan jadi Y equals to 2. So kita akan pergi lanjut esok lah. Okay, sama sketch, lepas tu intercept. So shape ni kita akan tengok pada satu example esok lah. Iaitu ni, nampak kat sini kan? Ini tak ada C. So dia punya asymptote kita tahu kosong. Ini asymptote HA dia akan jadi Y equals to negative 2. Itu yang kita nak tengok esok. Ni. Asalnya Y equals to 0. Tapi kalau dia ada tambah C kat situ, nilai tu adalah depends. Kalau tolak C, then Y equals to tolak C lah. That is your horizontal asymptote. 3, 4 tu sama. Step-step sama yang you ambil dekat graf-graf yang sebelum. So esok kita akan pergi pada exponential log punya graf. Sebab log dengan exponential you tak pernah lukiskan lagi. Tapi kalau siapa yang ambil MAT tu mungkinlah tahu sedikit. Tapi log dengan exponential tu sama dia punya bentuk graf. Dia lengkung juga ya, macam square root. Cuma lengkungan dia menghampiri horizontal asymptote. Kalau log menghampiri vertical. Itu kan kita pergi esok lah. So madam stop dekat sini nota ni. Ni example kita akan sambung esok. Part 3. Untuk 5.1. 5.1 ni panjang sikit lah sebab dia ada sketching graph kan. Faham? Faham, madam. Okay, ada soalan Hazel kat tangan tu. Kalau tak ada apa-apa. Madam, tutupan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, then I stop here. Boleh left lah. Tomorrow we continue the third part. Kalau ada masa sikit, sambung composite. Okay? Alright. Thank you class. Boleh left. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.